Selamat sejahtera kepada lektor kami yang begitu cantik dan bijaksana, Dr. Farhana binti Muhammad Nordin dan rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Saya Lee Wei Ming daripada kumpulan 5. Sebelum mula pembincangan kami, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya. Yang pertama, Muhammad Fahim bin Zainuddin sebagai ketua kumpulan kami, Wan Muhammad Amir Ihsan bin Wan Rosidi, Nur Ifa Afika binti Muhammad Nizam, Abu Bakar bin Muhammad Taufik dan yang akhirnya Muhammad Ehsan bin Muhammad Nur Syahran. Kumpulan kami ingin membentangkan bab 5 yang bertajuk Pemantapan Kesepaduan Nasional melalui Etika dan Peradaban. So, dengan objektif pembelajaran, di akhir bab ini, pelajar akan dapat memahami konsep kesepaduan sosial dan juga kesepaduan nasional, maksudnya kesepaduan negara. Selain itu, pelajar juga dapat menjelaskan proses dan usaha ke arah mencapai kesepaduan negara. Pertama sekali, kita akan bincang tentang tajuk kesepaduan sosial. Kesepaduan sosial boleh difahami sebagai jalinan hubungan kerjasama antara kaum dan kelompok, berkongsi aktiviti budaya dan juga pinjam-meminjam unsur budaya masing-masing. Sebenarnya, ia merupakan elemen penting dalam memastikan sesebuah komuniti ataupun negara itu berada dalam keadaan aman dan harmoni. Oleh yang demikian, kesepaduan sosial merujuk kepada satu proses yang menyatu padukan seluruh masyarakat dan negara supaya setiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama serta memiliki perasaan cinta dan bangga kepada tanah air. Di negara kita, iaitu di Malaysia, Samsul Amrin Baharudin pada tahun 2014 telah menengahkan konsep kesepaduan sosial sebagai formula penting bagi menguruskan masyarakat majmuk berdasarkan kepada konsep dan ciri-ciri kesepaduan. Menurut beliau, kesepaduan sosial ialah satu keadaan aman, stabil dan juga makmur sejahtera yang wujud dalam sesebuah masyarakat, khususnya yang berbilang etnik. Beliau berupaya memajukan bangsa dengan adanya semangat kekitaan yang kuat yang dilandasi dengan rasa hormat, tolak ansur dan juga saling percaya sesama mereka. Di samping itu, terdapat 5 prasyarat kepada kesepakatan sosial yang kuat. Yang pertama ialah taraf kebendaan yang berkualiti. Sebagai contoh, rakyat negara Malaysia haruslah mempunyai indeks kualiti hidup yang sederhana ke tinggi. Yang kedua, negara kita haruslah akses kepada kemudahan yang boleh menjamin dan mempertahankan kualiti hidup dan mobiliti sosial. Yang ketiga, negara kita juga haruslah mempunyai aturan sosial yang stabil, aman dan selamat. Selain itu, negara kita juga haruslah mempunyai interaktif aktif berlandaskan jaringan dan pertukaran hubungan yang positif. Akhir sekali, negara Malaysia juga wujudnya usaha positif ke arah pelibatan semua pihak dalam kegiatan arus perdana. So, sekarang, marilah kita bincang bersama-sama tentang pandangan tokoh sosiologi terhadap kesepaduan sosial. Inilah Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun menamakan kesepaduan sebagai asabiah yang merujuk kepada perpaduan sosial dengan penekanan kepada kesatuan, kesedaran kumpulan dan juga kesepaduan sosial. Kedua-dua konsep ini adalah sama kerana ia membawa pengertian esprit the corps atau semangat kekitaan, which is called the group feeling. Tokoh seterusnya yang kita akan bincang ialah Imam Durkheim. Nama penuhnya ialah David Imam Durkheim. Beliau juga dikenali sebagai seorang pencetus sosiologi moden. Setakat ini, beliau telah menamakan kesepaduan masyarakat simple atau tradisional ini sebagai solidarity mechanical,
which is called the mechanical solidarity. Dan masyarakat kompleks pula dikenali sebagai solidarity organik, which is called the organic solidarity. Selain daripada pandangan tentang kesempatan sosial, pandangan tentang perubahan masyarakat juga memainkan peranan yang penting. Menurut Ibn Khaldun, masyarakat beranjak daripada bentuk sederhana kepada bentuk kompleks dalam setiap bidang. Beliau menyebut tentang tahap keinginan bermula daripada keperluan asas dan kemudian keperluan yang lebih terperinci. Selain itu, semangat kekitaan akan hilang apabila sesuatu masyarakat atau suku-suku kaum itu sudah mengecapi kemewahan dan juga kemakmuran. Seterusnya, mereka akan berubah daripada pelbagai aspek budaya apabila hidup menetap di bandar dengan berinteraksi dengan masyarakat luar dan saling bercampur kaul dalam aktiviti ekonomi, politik dan juga sosial. Hal ini akan menyebabkan masyarakat kurang menumpukan pada kepentingan kumpulan tetapi mengutamakan kepentingan individu. Menurut pandangan Imam Durkheim pula, beliau menganggap bahawa masyarakat berevolusi daripada kesepatuan ataupun solidariti mekanikal sehingga ke solidariti organik. Masyarakat solidariti mekanikal bersifat tradisional bersaiz kecil. Manakala masyarakat solidariti organik merupakan masyarakat bandar ataupun boleh disebut sebagai kapitalisme. Menurut Imam Durkheim, proses pengkhususan dalam pekerjaan mempunyai kebaikan iaitu membolehkan pengetahuan teknologi terus berkembang. Manakala keburukannya termasuklah individu ataupun kumpulan mesti bergantung dengan yang lain ataupun antara satu sama lain. Baiklah, saya Fahim. Saya akan menyambung pembentangan daripada ahli kumpulan saya sebentar tadi iaitu Wei Ming mengenai kawalan sosial. Kawalan sosial. Kedua-dua ahli sosiologi iaitu Ibn Khaldun dan Durkheim percaya bahawa kawalan sosial adalah berkait rapat dengan kepercayaan individu tersebut. Sebagai contoh, setiap individu mempunyai kepercayaan masing-masing seperti kepercayaan agama Islam, Hindu dan juga Kristian. Dalam masyarakat simple, masyarakat dikawal oleh sistem kepercayaan dan agama selain daripada adab resam. Sebagai contoh, kita sebagai orang Islam ataupun penganut agama Islam, kita dikawal dengan perintah-perintah yang telah digaris panduankan di dalam Al-Quran. Dan itu merupakan salah satu contoh kawalan sosial bagi mengelakkan penganut agama Islam tersasar daripada landasan jalan yang betul. Kita beralih kepada slide yang seterusnya. Menurut Durkheim, hukuman dalam perpaduan mekanikal bersifat represif, iaitu bersifat menindas dan menghukum kerana komuniti bertindak balas dengan segera jika ahlinya mencabar kewibawaan undang-undang konvensional. Umumnya, undang-undang agama biasanya bersifat represif. Dalam masyarakat kompleks pula, kawalan sosial adalah berbentuk undang-undang restitutif dan tidak berkaitan dengan kesedaran kolektif. Ianya ditubuhkan secara khas dan diadili oleh orang-orang yang telah dilantik sahaja dan bukannya masyarakat secara amnya. Mengikut Ibn Khaldun pula, kawalan sosial dalam masyarakat simple adalah berdasarkan kepada kepimpinan. Maksudnya di sini, di dalam sesebuah negara, kita memerlukan seorang pemimpin yang mempunyai dedikasi yang tinggi, yang baik dan mempunyai kepimpinan yang mantap. Hal ini kerana
pemimpin tersebut perlu menggunakan kuasanya secara betul demi kepentingan rakyat. Ini dapat mengelakkan rakyat berpecah belah, terutama sekali negara yang mempunyai rakyat yang berbilang kaum. Selain itu, kepatuhan dalam amalan-amalan agama dan kepercayaan kepada ajaran-ajaran kenabian dan kewalian dapat menghalang sifat-sifat buruk antara mereka seperti iri hati dan sebagainya. Selain itu, kepatuhan seperti ini dapat mengawal tingkah laku masyarakat dan membolehkan masyarakat saling bertoleransi antara satu sama lain tanpa sebarang prejudis akibat perbezaan sosial. Selain itu, Ibn Khaldun juga menegaskan bahawa integrasi dan perpaduan masyarakat majmuk pelbagai kaum dapat dibina berasaskan beberapa prinsip. Dan prinsip yang paling penting sekali ialah kepercayaan kepada Allah, semangat dakwah, keadilan, accountability, menghormati sesama sendiri dan sebagainya. Prinsip-prinsip kebaikan seperti ini dapat membina sebuah negara yang aman dan damai. Selain itu, kesemua prinsip-prinsip ini merupakan nilai etika yang berupaya membangunkan sesuatu peradaban. Seterusnya ialah etika. Etika juga dikenali sebagai falsafah moral, merupakan satu cabang falsafah yang membabitkan penyusunan, mempertahankan dan mencadangkan kelakuan yang betul dan salah. Dalam erti kata lain, etika merupakan merujuk kepada sifat ataupun tingkah laku seseorang individu tersebut, sama ada ia cenderung kepada tingkah laku yang baik ataupun sebaliknya. Selain itu, etika juga berasal daripada perkataan Yunani, iaitu ethos, yang bermaksud watak. Etika merupakan piawaian yang berasaskan sama ada ianya betul ataupun salah terhadap perbuatan atau tingkah laku seseorang dalam melaksanakan kewajipan manusia. Ia juga berkait rapat dengan nilai-nilai moral yang menjadi pegangan seseorang individu atau kumpulan masyarakat dalam menentukan perbuatan atau tingkah laku masing-masing, sama ada perbuatan itu salah ataupun benar. Sememangnya, etika merupakan satu perkara yang penting dalam kehidupan kita. Setiap orang harus mempunyai etika pada diri masing-masing. Jika kita hidup dalam kehidupan yang beretika, maka kita lebih cenderung untuk melakukan kebaikan sebanyak mungkin pada orang lain. Hal ini dapat memberikan faedah bukan sahaja pada diri sendiri, malah terhadap masyarakat sekeliling, agama, bangsa dan negara. Sebagai contoh, seseorang yang beretika akan cuba mencari jalan untuk memulangkan semula barang yang dinyumpainya kepada tuannya semula. Hal ini kerana ia sedar bahawa barang itu bukan miliknya. Jika orang itu tidak beretika, maka dia akan mengambil barang yang dijumpainya dan menganggap itu sebagai miliknya. Selain itu, masa depan sebuah negara juga bukan sahaja terletak pada ekonominya, malah ia juga bergantung pada etika rakyat di negara tersebut. Jika negara itu kurang maju, tetapi mempunyai rakyat yang beretika tinggi, maka negara itu mempunyai peluang yang tinggi untuk menjadi sebuah negara yang maju. Sebagai contoh, negara Jepun. Negara Jepun merupakan sebuah negara yang kurang hasil buminya, tetapi bagaimana ia mampu menjadi sebuah negara yang maju? Ini kerana negara Jepun mempunyai rakyat
yang beretika tinggi. Dengan adanya rakyat yang beretika tinggi, maka kita dapat melahirkan rakyat yang sentiasa mengejar ilmu, pengetahuan bagi melahirkan inovasi-inovasi yang berupaya membangunkan negara tersebut. Seterusnya di bawah tajuk peradaban. Menurut Mahadi Abu Hassan dan Khadijah Muhammad Kambali, pengertian peradaban seringkali disamakan dengan pengertian tamadun yang merujuk kepada pencapaian dan kemajuan sesebuah bangsa dan masyarakat meliputi aspek rohani dan jasmani. Antara sarjana Muslim terawal yang mengutarakan konsep peradaban atau tamadun ini ialah Abu Nasir Al-Farabi melalui kitabnya Al-Siyasah Al-Madaniyah yang memperkenalkan istilah Al-Madaniyah pada abad ke-11 Masihi. Istilah tersebut kemudiannya dipopularkan oleh sarjana Arab seperti Muhammad Farid Wajdi dan Syekh Muhammad Abduh. Istilah tamadun yang berasal daripada perkataan Arab iaitu tamadun yang telah lama diterima pakai dalam bahasa Melayu ini sebenarnya dipopularkan oleh George Zaidan pada abad ke-19 Masihi. Menurut Naqib Al-Atas, istilah tamadun yang memberikan pengertian kehidupan insan bermasyarakat telah mencapai tahap kehalusan tata susila dan kebudayaan yang luhur. Terminologi yang lain yang juga merujuk kepada pengertian peradaban ialah Umran dan Al-Hadarah yang diperkenalkan oleh Ibn Khaldun pada abad ke-14 Masihi. Kesemua istilah yang dibincangkan merujuk kepada satu tujuan yang sama, iaitu pembangunan kota, kehalusan tata susila dan kebudayaan serta kehidupan berteraskan akidah, syariah dan akhlak yang mulia. Salah satu faktor yang mempengaruhi pembinaan dan kemajuan sesuatu peradaban ialah faktor agama. Seterusnya di bawah tajuk pembinaan peradaban. Pembinaan peradaban harus bercirikan keseimbangan antara kemajuan material dengan ketinggian akhlak yang berpaksikan tauhid. Kebanyakan sarjana dan pemikir bersependapat bahawa faktor manusia merupakan unsur terpenting dalam memastikan kelangsungan sesebuah peradaban. Manusia sebagai makhluk sosial seperti mana yang diistilahkan oleh Ibn Khaldun merupakan pelaku utama yang berperanan membentuk dan mencorak peradaban. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak boleh hidup secara bersendirian tetapi memerlukan individu untuk dilahirkan, diasuh, dididik dan dibesarkan. Manusia juga memerlukan komuniti untuk membangunkan institusi sosial bagi tujuan memajukan diri. Interaksi dan kerjasama inilah yang akhirnya melahirkan sesebuah peradaban manusia. Apakah pula konflik kesepaduan sosial? Konflik kesepaduan sosial berlaku apabila nilai bersama dalam kalangan mereka tidak dihayati dan dikongsi bersama. Semenjak terjadinya rusuhan etnik pada 13 hari bulan Mei 1969, Malaysia telah menjadikan perpaduan nasional sebagai matlamat akhir utama untuk dicapai khususnya melalui Dasar Ekonomi Baru DEB yang dilancarkan pada tahun 1971. Walau bagaimanapun, apabila DEB tamat pada tahun 1990, perpaduan yang diidamkan itu masih belum tercapai. Pada tahun 1991, rakyat Malaysia diperkenalkan pula oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri ketika itu, Wawasan 2020 yang berteraskan konsep bangsa Malaysia, suatu bentuk perpaduan yang dijangkakan akan dicapai pada tahun 2020. Sehingga tahun 2009, tiada sebarang tanda-tanda jelas di mana perpaduan yang diharapkan itu akan dicapai. Maka diperkenalkan pula konsep Satu Malaysia oleh Datuk Seri Najib Tun Razak untuk merangsang masyarakat Malaysia ke arah perpaduan. Biarpun perpaduan yang diimpikan masih belum tercapai dalam tempoh 42 tahun iaitu tahun 1969 hingga 2011 lalu, namun kita telah mencapai sesuatu yang signifikan yang menjadikan Malaysia negara contoh kepada banyak negara di Asia, Afrika dan Amerika Latin.
Kemudiannya, Perdana Menteri Malaysia yang ke-7 iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad telah melancarkan pula Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 iaitu WKB 2030 di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur pada 5 hari bulan September 2019 bagi memberi suntikan baharu agar kesepaduan dapat dikukuhkan melalui perkongsian ekonomi yang adil. Dasar Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 bermatlamat supaya ekonomi Malaysia melonjak kepada ekonomi berpendapatan tinggi di samping memperkasa kuasa beli rakyat. Ia merupakan hala tuju ekonomi negara bagi tempoh 10 tahun bermula pada 2021 hingga 2030 yang bertujuan merapatkan jurang pendapatan dan pembangunan antara kelas, kaum dan wilayah. WKB 2030 akan memacu pembangunan negara secara mampan seiring dengan pengagihan ekonomi yang adil, saksama dan inklusif buat semua rakyat Malaysia ketika negara berhadapan dengan ketidaktentuan ekonomi dunia akibat perang perdagangan yang sedang berlaku antara Amerika Syarikat dengan negara China. Ia menjadikan ekonomi Malaysia lebih berdaya tahan serta menyuburkan perpaduan dalam kalangan rakyat serta memantapkan kestabilan Malaysia sebagai sebuah negara demokratik. Dari kesepaduan sosial ke kesepaduan nasional. Kesepaduan nasional dilihat sebagai satu proses dinamik apabila rakyat pelbagai kaum dan etnik dengan sosio-budaya, agama, adat resam, bahasa dan wilayah yang berbeza dapat hidup dalam suasana aman damai serta harmoni. Berdasarkan sejarah, ada beberapa isu perbalahan kaum yang agak besar dan rumit pernah berlaku dalam negara kita. Bagaimanapun, ia dapat ditangani dan tidak melibatkan tempat lain. Kini, isu-isu sensitif melibatkan hubungan kaum kelihatannya semakin meningkat apabila berkembangnya media sosial yang menjadi media utama rakyat menyalurkan perasaan tidak puas hati terhadap orang lain. Dengan ini, saya Abu Bakar bin Muhammad Taufik akan menyambung penerangan yang telah dilakukan oleh sahabat saya iaitu Ifah. Seperti yang dibincangkan oleh rakan saya Ifah, kesepaduan sosial sangat penting dalam membentuk kesepaduan nasional yang jitu di kalangan masyarakat. Oleh itu, masyarakat harus menghormati kaum lain serta kita tidak harus mencetuskan api perkauman melalui penggunaan media sosial. Masyarakat haruslah bijak dalam menerima pakai maklumat yang diperoleh supaya tidak mudah terpengaruh dengan sentimen segelintir masyarakat. Dengan ini, setiap pihak haruslah mempunyai rasa tanggungjawab untuk memastikan kesepaduan ini dapat dikekalkan dan bertambah baik demi masa hadapan generasi yang akan datang. Seterusnya, kita pergi ke punca konflik kesepaduan sosial di Malaysia. Yang pertama ialah tidak menghayati dan mengamalkan prinsip rukun negara. Yang kedua adalah perbezaan ideologi politik. Seterusnya, kurangnya interaksi antara kaum disebabkan pemisahan yang berlaku dari segi penempatan tempat tinggal, persekolahan dan pekerjaan. Seterusnya, tidak peka dan kurang berminat memahami budaya kaum-kaum yang lain. Seterusnya, tidak mahu menggunakan bahasa kebahasaan sebagai bahasa utama untuk berkomunikasi dalam acara formal atau tidak formal. Akhir sekali, proses sosialisasi yang dialami sejak kecil dari ibu bapa, sekolah dan rakan sebaya telah menanamkan nilai-nilai negatif yang prejudis terhadap kaum lain. Seperti yang kita tahu, kesepaduan kaum yang telah kita kecapi pada masa kini telah dirancang dan disusun oleh ahli-ahli masyarakat. Terdapat perbezaan yang sangat besar antara satu kaum dengan kaum yang lain dan ini harus diatasi kerana masyarakat harus mencapai keamanan dan kestabilan serta meneruskan kelangsungan hidup mereka. Kesepaduan ini ada disebutkan oleh Syamsul Amri Baharudin. Syamsul Amri Baharudin mengatakan setiap ahli dalam masyarakat yang pelbagai bertanggungjawab secara bebas untuk bertindak dan berperilaku ke arah mencapai keamanan dan keharmonian demi survival diri, keluarga dan kelompok sosialnya. Cara terbaik dalam menangani pergaduhan antara kaum ialah segera mencari jalan penyelesaian melalui perundingan agar terhasil persetujuan, kompromi dan tolak ansur. Walaupun
kemungkinan konflik tidak dapat diselesaikan keseluruhannya, namun konflik atas dasar perbezaan sosial antara kaum dapat diminimumkan. Syamsul Amri telah membahagikan tahap-tahap hubungan etnik dalam sejarah Malaysia kepada 4, iaitu era konflik iaitu 1945 hingga 1960. Ini berlaku selepas Perang Dunia Kedua. Yang kedua, era stabil tetapi tegang iaitu 1961 sehingga 1970. Yang ketiga, era kesepaduan sosial iaitu 1971 sehingga 2011. Yang terakhir adalah era kestabilan ekonomi dan kestabilan politik bagi mendukung kemakmuran, proses simbiosis dan juga sekarang. Seterusnya, kita pergi ke kaedah penyelesaian konflik di Malaysia. Sejarah masyarakat Malaysia memperlihatkan bagaimana segala bentuk konflik, perbalahan dan perbezaan boleh diselesaikan dengan cara melakukan kesatuan, alliance ataupun dan inovasi sosial iaitu innovation. Cara ini membolehkan mereka yang bertanggungjawab mencari strategi yang lebih baik dalam memperbaiki dan mengukuhkan hubungan antara satu sama lain berdasarkan minat yang sama atau pengalaman yang dikongsikan bersama. Ini penting bagi menghasilkan konsensus, kompromi dan kebersamaan convergence. Selain daripada itu, dalam senario yang lebih luas, proses-proses akomodasi, akulturasi, asimilasi dan amalgamasi menyumbang kepada keseluruhan proses kesepaduan sosial dan seterusnya perpaduan nasional. Akomodasi merupakan satu proses yang memerlukan kerjasama dua atau lebih pihak yang mempunyai matlamat yang berbeza untuk membentuk satu matlamat yang dapat memuaskan hati kedua-dua pihak tersebut. Akomodasi juga dikenali sebagai situasi menang-menang apabila kedua-dua pihak yang bertentangan pendapat atau matlamat memperoleh faedah daripada satu matlamat baru yang telah dibina secara bersama dan kolektif. Contohnya di Malaysia, meskipun bahasa Malaysia diiktiraf sebagai bahasa kebangsaan, namun bahasa-bahasa lain masih boleh digunakan pakai selagi ia tidak bertentangan dengan prinsip perlembagaan. Yang seterusnya adalah akulturasi. Akulturasi adalah proses penerimaan unsur budaya daripada satu kelompok masyarakat kepada satu kelompok yang lain. Tahap penerimaan bergantung kepada sejauh mana kebudayaan asing tersebut mampu memberikan kelebihan dan manfaat kepada sebuah kelompok itu. Lazimnya, budaya berunsur positif yang diterima dalam masyarakat, budaya berunsur negatif biasanya ditolak terutama jika ia merosakkan kebudayaan asal masyarakat tersebut. Walau bagaimanapun, masih terdapat segelintir kelompok masyarakat yang mungkin terpengaruh dengan unsur budaya negatif dari kebudayaan asing tadi. Asimilasi. Asimilasi merujuk kepada satu proses penggabungan kebudayaan masyarakat yang berbeza-beza untuk membentuk satu kebudayaan serta identiti masyarakat yang baru. Asimilasi boleh mendatangkan dua jenis kesan yang berbeza. Yang pertama, kelompok masyarakat yang diasimilasikan berubah menjadi satu kelompok baru dengan menghilangkan budaya serta identiti asalnya. Kedua, kelompok yang diasimilasikan mengamalkan kebudayaan baru yang dicipta hasil daripada percantuman budaya antara kelompok dengan kebudayaan asalnya. Proses asimilasi boleh berlaku apabila golongan minoriti bersedia untuk menyerap budaya golongan majoriti dan golongan majoriti bersedia menerima golongan minoriti tersebut. Amalgamasi. Amalgamasi pula merupakan suatu tahap asimilasi yang paling tinggi. Ia merupakan suatu proses yang terjadi apabila budaya atau ras bercampur untuk membentuk jenis budaya dan ras yang baru. Proses perkahwinan campur antara etnik merupakan satu contoh proses amalgamasi. Melalui perkahwinan campur ini, satu generasi baru atau budaya baru dilahirkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ihsan bin Muhammad Nur Syahran. Ahli seterusnya untuk membincangkan tentang langkah-langkah bagi mewujudkan kesepaduan sosial antara kaum di Malaysia. Yang pertama sekali, kita perlu menghapuskan prasangka negatif. Ini kerana sikap negatif itulah yang menyebabkan ataupun mengakibatkan kesukaran bagi satu kelompok atau kaum itu untuk bersatu. Jadi sebab itu, kita haruslah sentiasa saling memahami antara satu sama lain seperti yang telah dinyatakan. Ketiga, kita perlu mewujudkan semangat perpaduan antara rakyat Malaysia. Keempat, kita hendaklah sentiasa berfikir secara rasional dalam mencari jalan untuk menyelesaikan masalah yang berbabitkan isu perkauman. Seterusnya, kita boleh menganjurkan program yang melibatkan semua kaum. Ini dapat memupuk silaturahim antara lain-lain kaum. Keenam, melibatkan badan-badan agama dan sosial untuk anjurkan program-program yang melibatkan semua kaum. Baiklah, seterusnya saya ingin membincangkan tentang cara atau kaedah bagi memantapkan kesepaduan sosial di Malaysia. Pertama dan yang paling penting, jadikan rukun negara sebagai teras budaya. Rukun negara mengandungi 5 prinsip. Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Ketiga, keluhuran perlembagaan. Keempat, kedaulatan undang-undang. Dan kelima, kesopanan dan kesusilaan. Kaedah seterusnya, kita perlulah mematuhi dan menghormati perlembagaan persekutuan. Perlembagaan dan persekutuan ni pun tadi ada terkandung dalam 5 prinsip rukun negara yang baru saya nyatakan tadi, iaitu rukun negara yang ketiga. Dan terakhir sekali, menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pertuturan bersama. Di sini kita ada antara cabaran yang perlu kita hadapi bagi mencapai kesepaduan nasional. Cabaran pertama, perbezaan budaya di antara kumpulan-kumpulan etnik. Ini yang biasa kita dengar lah kan. Cabaran kedua, perbezaan ideologi politik. Di mana politik antara etnik-etnik ni ada banyak jenis lah. Cabaran ketiga, jurang ekonomi di antara etnik. Cabaran keempat, faktor geografi dari segi pendapatan penduduk. Macam satu etnik ni duduk satu tempat ni, etnik lain duduk tempat lain. Jadi kat situ kita nampak yang tak bersepadu lah. Cabaran seterusnya, pengaruh media sosial. Media sosial ni memang tempat macam nak share apa-apa something, betul atau tidak kita tak tahu. Jadi kat situ senanglah untuk terpengaruh. Minda-minda terutamanya yang golongan-golongan muda ni kan. Okay, cabaran yang seterusnya, sikap etnosentrik yang mengagung-agung etnik sendiri dan memandang rendah kepada etnik yang lain. Ni kira yang macam rasa diri tu paling hebat lah kan. Etnosentrik. Dan yang terakhir, cabarannya ialah sikap prasangka kepada etnik yang lain. Bagi penghayatan nilai, masyarakat Malaysia perlu terus menyumbang kepada pembangunan tamadun bangsa Malaysia dan jangan lupa akan asal-usul. Menghormati set nilai yang mendasari masyarakat Malaysia dan masyarakat serantau seperti nilai hormat menghormati, menjalin keharmonian, menjaga maruah sesama kaum, mengiktirafkan simbol dan ekspresi setiap ahli masyarakat. Yang ini kita tak boleh lupakan, kita perlu hayati dan mengamalkan perkara-perkara ni kerana ia terlalu mustahak. Dan nilai yang terakhir, masyarakat perlu memahami bahawa sistem nilai yang wujud dalam masyarakat dapat menyumbang kepada tercapainya kemajuan dan pembangunan ekonomi negara. Sudah semestinya. Okey, sebagai kesimpulan. Dalam usaha kita untuk menjadi sebuah negara bangsa, pelbagai strategi, pendekatan dan dasar telah dilaksanakan oleh kerajaan. Menjadikan negara ini bukan sahaja makmur dan maju dalam semua bidang, tetapi juga mempunyai hubungan etnik yang harmoni dan bersatu padu antara kaum, serta mencapai integrasi nasional di bawah sistem
persekutuan. Seterusnya, Malaysia yang kita impikan ialah sebuah negara yang menyaksikan rakyat berbilion kaum, budaya dan agama. Bukanlah kata walaupun. Dengan semua ini, kita dapat hidup dalam keadaan aman dan damai dengan rakyat yang memiliki kesatuan dan perpaduan yang utuh. Sementara hubungan kerajaan juga berada dalam keadaan harmoni sesuai dengan tuntutan perlembagaan. Perpaduan kaum dan integrasi nasional merupakan tunjang kestabilan sosiopolitik di negara ini, kerana ia dapat menjamin kemajuan dan keutuhan bangsa. Jangan dilupakan.